dengan hadis berkenaan dengan ilmu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah yubghidu kulla ja'dhariyyin jawadin sakhabin bil aswad jifatin bil layli himarin bil nahar alimin bi amri dunya jahil bi amri akhirah. Rawahu Ibnu Hibban. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala sangat murkai setiap orang yang kasar dan selalu bertempik-tempik di pasar-pasar, terbaring tidur seumpama mayat pada waktu malam. Pada waktu siang hanya sibuk dengan urusan dunia seumpama keledai, mahir tentang hal-hal dunia tetapi jahil tentang hal akhirat. Rawahu Ibnu Hibban. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala sangat murkai setiap orang yang kasar, yang selalu bertempik di pasar-pasar, terbaring tidur seumpama mayat pada waktu malam. Pada waktu siang hanya sibuk dengan urusan dunia seumpama keledai, mahir tentang hal dunia tetapi jahil tentang hal akhirat. Rawahu Ibnu Hibban. An Yazid bin Salamah al-Ju'fi qala qultu ya Rasulullah inni qad sami'tu minka hadithan katsiran akhaf an yunsiyani awwaluhu akhiruhu hadithni bikalimatin takunu jima'an qala ittaqillah fima ta'lam. Rawahu Tirmidzi. Yazid bin Salamah al-Ju'fi radhiyallahu anhu berkata, saya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya saya telah mendengar banyak hadis daripada Tuhan, namun saya bimbang bahawa saya hanya dapat ingat hadis-hadis yang baru dan saya akan terlupa hadis-hadis yang lama. Oleh itu ajarkanlah kepada saya sesuatu yang lengkap. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, takutlah kepada Allah terhadap perkara yang kamu tahu, yakni beramallah dengan ilmu kamu. Rawahu Tirmidzi. Yazid bin Salamah al-Ju'fi berkata, saya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya saya telah banyak mendengar daripada Tuhan, namun saya bimbang bahawa saya hanya dapat ingat hadis-hadis yang baru dan saya akan terlupa hadis-hadis yang lama. Oleh itu ajarlah kepada saya sesuatu yang lengkap. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, takutlah kepada Allah terhadap perkara-perkara yang kamu tahu, yakni beramallah dengan ilmu kamu. Rawahu Tirmidzi. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la ta'allamul ilma litubahu bihi ulama wa la tumaru bihi subha wa la takhayyaru bihi al-majalis faman fa'ala dhalika fan-narun nar. Rawahu Ibnu Majah. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu belajar ilmu agama untuk membangga-banggakan diri ke atas ulama. Jangan belajar untuk berbahas dengan orang yang bodoh, yakni untuk berhujah dengan orang awam yang kurang faham selama bela agama. Dan jangan belajar untuk mendapatkan perhatian dalam majlis-majlis. Sesiapa yang melakukan demikian maka untuknya ialah api neraka. Jabir bin Abdullah meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu belajar ilmu agama untuk membangga-banggakan diri ke atas ulama. Jangan belajar untuk berbahas dengan orang-orang yang bodoh, yakni untuk berhujah dengan orang awam yang kurang faham selebih agama. Dan jangan belajar untuk mendapatkan perhatian dalam majlis-majlis. Sesiapa yang melakukan sedemikian maka untuknya ialah api. Maksud daripada jangan belajar ilmu untuk mendapatkan perhatian dalam majlis-majlis ialah jangan kamu menarik perhatian orang ramai ke arah kamu dengan menggunakan ilmu sebagai perantaraan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man su'ila an ilmin fakatamahu aljamahu Allah bil jami min narin yaumil qiyamah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa sahaja yang ditanya apa masalah agama dan dia menyembunyikannya sedangkan dia tahu perkara itu, maka pada hari kiamat Allah SWT akan memakaikannya kengkang daripada api. Rawahu Abu Dawud. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa sahaja yang ditanya apa masalah agama dan dia menyembunyikannya sedangkan dia tahu perkara itu, maka pada hari kiamat Allah SWT akan memakainya dengan kekang api neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam.
Rabbi yassir wa la ta'sir wa tamim bil khair. Allahumma alimna marashid umurina. Allahumma inna nas'aluka as-salam. Surah Maryam muka surat 308. Surah Maryam muka surat 308 ayat 51. Ayat 51. Surah Maryam muka surat 308 ayat 51. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur fil kitab Musa innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب
إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. Alhamdulillah hadirin sambung ya. Allah SWT bagi tahu, bacalah dalam kitab ni kisah Musa. Wadhkur fil kitab, ingatlah dalam kitab ni ada kisah Nabi Musa AS. Innahu kana mukhlasan wa kana rasul. Dia baginda ni seorang yang mana? Orang yang mana mukhlasan, amal dia ni kerana Allah SWT semata-mata. Wa kana rasulan, dia baginda seorang rasul lagi nabi. Kalau mukhlis ni orang yang ikhlas, orang yang ikhlas. Mukhlasan ni orang yang Allah jadikan dia ni mengikhlas pada Allah. Dia lebih balik lagi, lebih. Wa nadainahu min janibit turil ayman. Dan kami telah bercakap dengan dia, kami telah bercakap dengan dia min janibit turil ayman, di sebelah Bukit Tur belah kanan. Min janibit tur, dekat dengan Bukit Tur belah kanan. Wa qarrabnahu najiya, dan kami telah hampirkan dia bila bercakap. Wa wahabna lahu min rahmatina akhahu Harun, dan kami telah bagi pada dia dengan rahmat kami permintaan Nabi Musa supaya jadikan Nabi Harun sebagai teman dia, dan kami jadikan saudara dia Harun sebagai nabi. Begitu juga bacalah dalam kitab Allah ni berkenaan Nabi Ismail. Baginda juga kana sadiqal wa'd, seorang yang mana benar-benar jujur menunaikan janji. Wa kana rasulan nabiyya, dia seorang rasul dan juga nabi. Wa kana ya'muru ahlahu bis-salah, dan baginda sentiasa didik keluarga dia supaya solat, supaya keluar zakat. Wa kana 'inda rabbih mardiya, dan baginda di sisi Allah Subhanahu wa taala seorang yang diredai, mardiya, Allah Taala puas hati. Begitu juga Nabi Idris, kana siddiqan nabiyya, seorang yang benar, seorang yang jujur dan seorang nabi. Dan kami telah wa rafa'nahu makanan 'aliyya, kami telah tinggi kedudukan dia. Ulaika, itulah orang yang mana kami telah bagi nikmat pada mereka di kalangan para nabi, di kalangan zuriat Adam. Dan juga di antara orang yang mana kami bagi nikmat, orang yang mana kami telah bawa dan keturunan dia di atas kapal Nabi Nuh. Begitu juga nabi daripada zuriat Nabi Ibrahim, Nabi Israel. Wa mimman hadaina, di antara orang yang mana kami bagi hidayah dan kami pilih ke semua mereka daripada Nabi Ibrahim, Musa, semua tu. Idza tutla alaihim ayatul rahman, mereka bila dibaca ayat Ar-Rahman kharru sujadan wa buqiyah. Ini sifat semua sama belaka, tu sujud dan menangis, terasa kebesaran Allah, kehebatan Allah. Ini Allah Taala sifatkan. Kemudian Allah Taala beritahu fa khalafa min ba'dihim, telah berlalu, fa khalafa min, telah berganti selepas mereka khalfun, satu generasi yang tidak molek. Yang mana generasi adha'us salah, telah menyia-nyiakan salat, tidak mendirikan sembahyang. Adha'us, menyia-nyiakan salat. Jadi akibat menyia-nyiakan sembahyang, wattaba'u syahawat, sehingga mereka tak nak kawal dia, jadi ikut hawa nafsu. Jadi tengok ni kedudukan sembahyang dalam agama kita. Bukan agama kita, keseluruhan para anbiya. Kita usaha untuk didik umat ni. Sini kunci dia. Allah Taala bagi tahu. Generasi para anbiya apa? Bila mari generasi baru yang mana sia-siakan sembahyang, maka akibat sia-siakan sembahyang, maka mereka tak nak kawal diri. Jadi sembahyang ni ala asas untuk supaya manusia tidak ikut hawa nafsu. Jadi kanun Allah Taala bagi tahu, bila generasi mana generasi menyia-nyiakan solat, maka wattaba'u syahwat, dia akan ikut syahwat, tak nak kawal diri. Sebab tu kita kena faham sembahyang ni lain merah kita ni. Tak lain merah untuk bina umat ni. Dia bukan benda yang mana boleh diganggu oleh siapa-siapa. Kita kena faham, kita usaha untuk bangkitkan umat. Tiba-tiba mari fatwa yang mana menyebabkan umat ni sia-siakan sembahyang. Ini bahaya. Ini tanda alamat umat ni jatuh.
Sudah kira tanda alamat ni umat ni kuat ni, tengok semaya dia. Semaya. Dan Allah Taala buat kronologi dia. Bila umat ni sia-sia semaya, wattaba'u syahawat, maka dia tak boleh nak kawan, ikut nafsu. Bila ikut nafsu, fasawfa yalqawna ghayya, maka Allah Taala beritahu, maka dia akan binasa. Binasa dunia, binasa akhirat. Yalqawna ghayya, akan lepas dari ghayya. Ghayya ni jahannam. Illa man taba wa amana, kecuali mereka yang bertaubat, beriman dan beramal saleh. Itulah orang yang dimasukkan dalam syurga, dan mereka tidak akan dizalim sedikit pun. Syurga lagu mana? Jannati adnin, syurga adnin yang dijanjikan oleh Ar-Rahman, oleh Tuhan Rahman kepada hamba dia dengan ghaib. Masa dunia ni ketika mana ghaib. Dan innahu kana wa'du ma'tiya. Dan Allah Subhanahu wa taala tetap janji dia pasti dia akan sempurna, ya. Pasti dia akan balas. Dalam syurga ni la yasma'una fiha lagwa. Tidak ada lagi dalam syurga, Allah Taala beritahu manusia tak akan dengar lagi dalam syurga lagwa. Perkara sia-sia tak ada. Dan semua perkara molek-molek, semua percakapan molek-molek. Dan illa sama malaikat salam, sejahtera saja. Tak bukan ucapan yang mana semua ni membahagiakan belaka. Walahum rizquhum, dan bagi mereka rezeki dalam syurga tu sentiasa, bukratan wa asyian, sentiasa lah. Pagi dan petang. Tilkal jannah, itulah syurga yang kami wariskan kepada hamba kami masa atas dunia, man kana taqiyan, siapa-siapa bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat ni, ayat 64 ni, Allah Taala turunkan untuk jawab soalan Nabi pada Jibril. Dalam Bukhari kan, Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya Jibril, "Ma yamna'uka ya Jibril?" Apa yang menghalang kamu wahai Jibril, mari duduk sama dalam majlis kami ni. Tengok Nabi kan, Nabi nak Jibril ada sama dekat dia. Dalam nak tarbiyah umat ni, Nabi nak teman, nak Jibril ni sentiasa ada sama, boleh pantau. Jadi tengok Allah Taala bagi tahu pada kita. Allah nak turun ayat. Jibril bagi tahu pada Nabi. Wahai Muhammad, aku mari ni bukan mari dengan. Tengok para malaikat. Para malaikat ni, mereka ni sentiasa hidup dia dengan perintah Allah. Sebab tu Jibril bagi tahu pada Nabi, wahai Muhammad, aku mari ni dengan perintah Allah. Bukan mari jumpa mu aku nak mari. Ni. Wa ma natanazzalu, ni Allah lagi, wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Dan Allah nak bagi tahu tidak turun dak para malaikat, Jibril alaihissalam, malaikat bi amri, malaikat dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang Allah Taala buat hati. Lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina. Allah lah tahu belakang apa yang ada depan kita, apa yang belakang kita, apa yang ada di antara. Allah Taala tahu. Sebab Allah Taala nak suruh Nabi rasa cukup dengan dia. Rasa cukup dengan Allah. Allah Taala tahu belakang. Wa ma kana rabbuka nasiya. Dia Tuhan kamu tak pernah lupa. Tak pernah lupa. Tak sentiasa perhati, sentiasa tawajuk, sentiasa bagi perhatian. Allah di antara nama Allah Raqib. Allah ni sentiasa perhati. Kemudian tengok Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadati. Tengok ni. Ni ayat ke apa? Al-ibadatu lillah. Tak apa dia? Tauhid uluhiyah kan? Tauhid fil ibadah. Tauhid rububiyah ni kira maklum belaka. Tak, itu istiqra yang tak sempurna. Sebab ada lagu-lagu mana pun ni tengok Quran. Orang kata ke mana? Tauhid fil uluhiyah ni tauhid fil ibadah. Mentauhidkan Allah dari sudut ibadat ni dipanggil tauhid uluhiyah ni ke mana? Kita mengkhususkan ibadat ni hanya pada Allah, tauhid uluhiyah. Sebab Allah yang ada sifat ilahiyah, sifat ketuhanan hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab tu dia buat taksim tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, asma' wa sifat. Tak. Tapi tengok ni ayat Quran ni. Ayat Quran banyak ni. Kita mula-mula sekali kan, ya ayuhan nas, dalam Baqarah, ya ayuhan nas, wahai manusia, ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu kemudian rububiyah kan. Ya ayuhan nas, ubudu gawa, bukan ubudu ilah. Ubudu rabb. Sebab tu dia asah benda dalam Quran ni rububiyah sebenarnya. Rububiyah. Masalah pada uluhiyah kerana masalah pada rububiyah. Sebab tu mula-mula sekali Al-Quran alhamdulillahi rabbil alamin. Akhir Quran pun qul a'udzu bi rabbin nas. Sebab dia jadi syirik belaka ni seru selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Masalah pada uluhiyah, masalah pada hukumiyah pun tak berhukum dengan Allah pun kerana rububiyah. Selagi mana kucing, selagi mana khalal tu pada rububiyah. Rububiyah ni apa? Kita kena yakin bahawa Allah belakang itu.
Dia kalau hak ni masalah, sebab tu Allah orang Mekah bukan tak percaya, orang Mekah tak percaya tentang rububiyah ni, tapi dia tak percaya lazim dia. Oleh kerana Allah buat jadi langit bumi semua, maka Allah kena semua. Hak ni masalah sini. Dia masalah pada ulama-ulama Yahudi pun. Ulama-ulama Yahudi, Nasara, dan Ahlul Kitab pun, mereka pun tak percaya belaka. Tapi lazim dia tu tak percaya. Lazim dia tu masalah. Lazim dia tu jadi waham tu. Jadi waham. Dan ni ujian kita. Sebab tu Allah Taala banyak datang lagu ni. Tengok sini, tengok Rabbus samawati. Rabbus, siapa dia Allah? Wa ma kana rabbuka, tidaklah Tuhan kamu, Rabb kamu wahai Muhammad, nasiya, lupa. Sebab apa? Rabbus samawati wal ard. Dialah yang kontrol langit-langit dan bumi. Dan apa yang ada di antara kedua, fa'budhu. Tengok. Semua dah. Hu tu kepada Rabb. Sebab tu dalam Quran sebenar istilah betul benar al-ibadah lir-Rabb. Bukan al-ibadah lillah semata-mata, tak. Al-ibadah dalam Quran banyak lir-Rabb. Tak. Sebab tu kalau kita buat istiqra' atau kita kata istiqra', kita buat istilah ajar orang ni kulas. Sebab tu ajar orang pada Quran juga sempurna. Ajar orang pada Quran juga sempurna. Seperti mana Allah Taala nak. Namun kita silap faham kan, sebab orang silap faham dia kata tauhid rububiyah sesat dah semua masyarakat jahiliah dah. Tak sesat. Jahiliah ni dia tak, rububiyah dia tak sempurna. Dia memang tahu Allah SWT jadi langit bumi, tapi lazim dia tu. Oleh kerana Allah yang jadi, Allah Taala guna dalil rububiyah lah kau. Tengok mula sekali Quran bukan? Alhamdulillah rabbil alamin. Lepas tu ya ayuhan nas ubudu, tengok. Ya ayuhan nas ubudu rabbakum alladhi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi ja'ala lakum al-ardha firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fakhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Maka oleh kerana semua Allah belakang, semua Allah Taala buat, bumi Allah Taala buat duduk ni. Tak ujian Allah Taala turunkan, tumbuhan Allah Taala sebagai rezeki pada kamu. Semua Allah Taala fala taj'alu. Ni lazim dia. Lazim dia. Maka jangan seru selain daripada Allah buat lagu ni. Sebab tu dia kena hak ni juga. Masalah halal pada hak ni juga. Tengok ni pun tengok. Tak bagi tahu. Ama kana Tuhan kamu tak akan lupa mak. Sebab apa? Sebab dia kontrol langit-langit dan bumi. Nabi suruh Jibril mari sebab serah sedap. Tak serah yakin sikit. Jibril ada semua ke tak? Allah kata, Jibril kata, aku mari kena perintah Allah. So, yang kedua, Allah SWT yang tahu belakang keadaan apa. Mana Nabi sepatutnya mengingat Allah. Dia wa ma kana rabbuka. Allah Taala tidak lupa. Tak pernah lupa apa keadaan Nabi ni. Tak terlepas pandai. Sebab apa? Dia belakang yang kontrol langit dan bumi. Dia apa yang ada di antara tu. Kau fa'budhu. Fa'budhu ke apa? Rabbus samawati wal ard. Wastabir li ibadati. Tengok. Bersabarlah li ibadatihi. Li ibadati rabbis samawati. Tengok ni istilah. Sebab al-ibadah lirrabb. Ni Quran. Sebab tu banyak, sebab tu kena muzakarah tentang kebesaran Allah, kehebatan Allah SWT. Sebab kita kira terkesan dengan waham dengan keadaan ni, jadi kita kira rasa besar ke apa kerajaan, kedudukan kita, harta ini jadi punah. Ini ulama-ulama Yahudi punah ni. Dia rasa besar ke besar masyarakat besar lagi. Sehingga perintah Allah jadi kecil. Jadi sebab tu Allah Taala tunjukkan perkara ni. Ini yang berlaku masalah dalam fatwa, dalam perubahan dalam masyarakat. Orang Allah. Sebab tu dicerita tentang Rabb ni biar masuk dalam diri manusia, orang yang beriman tak terkesan malaikat Allah. Tak peduli. Ini yang Nabi jadi kita pun, Nabi telah tarbiyah para sahabat. Baru boleh bina. Baru tak terkesan dengan siapa-siapa. Hal ta'lamu lahu samiyya. Adakah kamu tahu standing dengan dia? Hal ta'lamu lahu. Tengok Allah tanya, hal ta'lamu lahu samiyya. Adakah kamu tahu bagi dia ni samiyya, ada lagi standing lagu ni? Lagu mana yang kontrol langit dan bumi, apa yang ada di antaranya? Ada lagi standing dia? Tak ada ya. Wa yaqulul insan, manusia berkata. Tengok surah ni kan penuh dengan rasa apa? Rasa gerung. Tak. Rasa kehebatan Allah SWT. Sebab Ar-Rahman surah. Ni makna Ar-Rahman. Wa yaqulul insan, manusia berkata, "Aiza ma mitu, bila aku mati, la sawfa akhraja." Jolo ke aku akan hidup semula? Hidup semula ni. La sawfa. Jolo ke aku akan hidup semula? Allah Taala kata, "Awala yadhkurul insan." Kenapa manusia tak fikir? Tak manusia tak ingat ke? Anna khalaqnahu min qabl. Kami yang jadikan dia sebelum ni kan. Walam yakun syai'. Sebelum ni tak ada satu. 40 tahun dulu. 50 tahun dulu, 60 tahun dulu, tak 80 tahun dulu tak ada kan. Apa jadi ada ni? Tak ada jadi ada. Daripada tak ada satu jadi ada. Nak ada pula.
Wa rabbika lana, demi Tuhan kamu wahai Muhammad, lanahsyurannahum, tengok pasti kami akan kumpul semua manusia dan wasyayatin, dekat setan-setan. Thumma lanuhdirannahum, kemudian kami akan hadirkan mereka haula jahannam, di sekitar neraka ni, jithiya, dalam keadaan tukar dengan lutut. Tak, kami akan tak boleh diri, tak boleh caca, ketal lutut takut. Tak, tukar dengan lutut. Thumma lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum ashaddu 'ala ar-rahmani itiya. Kemudian kami akan ambil dari setiap kumpulan dia tu, huk paling menetas sekali, huk paling lobby sekali, paling betul sekali. Allah bagi tu aku tu pun. Hak tu mula-mula sekali akan dilepah. Ni Allah bagi tahu. Summa lanahnu a'lamu billahum awla bi. Kemudian kami yang lebih tahu siapa hak lebih mula-mula sekali patut kena masuk dalam neraka. Wa in minkum, Allah Taala bagi tahu dia, sesungguhnya semua kamu Allah Taala bagi illa wariduha. Semua tu kena lalu neraka belaka. Ni. Semua orang mukmin ke, para anbiya ke, semua manusia ni Allah Taala bagi kita illa wariduha, melainkan kena lalu belakang. Kena lalu neraka belakang. Makna nak pergi syurga tu dia ada titik sirat dak untuk lalu neraka. Allah Taala bagi kana ala rabbika hatman maqdiya, itu Allah Taala bagi itu sudah menjadi ketentuan Allah SWT. Ya, benda tu sudah putus dah, tak boleh nak negotiate dah. Dah jadi keputusan Allah SWT dah. Gapo dia ni? Semua orang kena pergi. Dia tak ada yang menakutkan. Tak ada yang menakutkan. Thumma nunajjil ladzi, kemudian kami akan selamatkan orang yang bertakwa. Dia kami akan biarkan orang yang zalim ni dalam tu disia, duk mengakak. Kata titik surah. Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinat, orang yang mana ni? Allah Taala biar ni. Orang Allah Taala tak bagi pertolongan di akhirat ni. Orang yang mana masa dibaca pada masa di dunia dahulu, dibaca pada mereka ayat-ayat kami, bawa bukti-bukti kami, qala alladziina kafaru, maka berkata orang yang kufur tu, lil ladzina amanu, kepada orang beriman, ayul fariqaini khairun. Nah, siap mana lebih hebat lagi? Ni sombong. Siap mana lebih hebat lagi? Puak mana lebih hebat lagi? Lebih hebat lagi kedudukan dia, wa ahsanu nadiya, kelak dia lebih hebat lagi. Nah. Kemudian Allah bagi, wa kam ahlakna qablahum, berapa banyak orang sebelum mereka yang telah kami binasakan daripada umat-umat yang hebat. Min qarnin, qarnin ni satu bangsa yang hebat. Qarnin ni, kurun ni, satu tamadun yang mana telah dibina dengan begitu hebat, baru dipanggil kurun, bagi qarn. Allah beritahu bahawa banyak Allah kami telah binasakan orang sebelum mereka daripada kurun sebelum ni. Hum ahsanu athathan wariya, yang mana mereka tu lebih hebat lagi dari sudut kehidupan dia, dari sudut kemewahan dia, dari sudut dunia, dari sudut teknologi dia tu lebih hebat lagi. Nak banding orang Mekah lah ketika mana surah turun di Mekah. Kul man kana fi dhalalah falyamdud lahu ar-rahmanu madda. Katakanlah man kana fi dhalalah, pada orang yang mana berada dalam kesesatan sekarang ni, falyamdud lahu ar-rahmanu madda, mintalah dengan Allah SWT pertolongan. Hatta idza ra'u ma yu'aduna imma al-'adab, sehingga bila mereka lihat apa yang dijanjikan, sama ada azab ataupun kiamat, maka ketika itu fasaya'lamuna man huwa syarrun makan, ketika itu barulah orang yang mana menetas tu baru tahu siapa dia yang teruk dan siapa dia yang mana kedudukan dia lebih teruk, dan siapa yang mana azab dia lebih lemahan. Kepada kekuatan yang lemahan, kumpulan yang lemahan, wa adhafu junda. Tak nak begitu. Sehingga orang-orang lagu ni menentang ni, duduk semua atas dunia ni, bila lihat azab Allah ataupun mari kiamat, Allah Taala bagi tahu, ketika itu barulah orang yang menentang ni baru tahu siapa dia kedudukan paling teruk sekali ataupun kumpulan yang paling lemah sekali. Wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda, pasti Allah Taala janji orang yang mana nak hidayah Allah Taala akan bagi. Ini jaminan daripada Allah. Oleh kerana itu untuk kita selamat dah. Pas kita nak selamat, Allah dah bagi tahu, minta dengan Allah. Wa yazidullah, pasti Allah tak akan bagi hidayah kepada siapa? Alladzina ihtadaw, orang yang mana nak hidayah. Tak akan berlaku. Allah nak hamba nak hidayah, Allah tak kenalkan hamba, tak akan berlaku lagu tu. Kalau benar-benar hamba nak jadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi. Allah Taala dulu lagi. Allah Taala seperti mana dalam hadis Nabi kan, kita sejeka Allah Taala sahasta. Nabi gambar kan, tetap Allah Subhanahu Wa Taala. Wal baqiyatu salihatu khair, amalan-amalan soleh ni lebih baik lagi. Ada amalan-amalan yang kekal, khairan indana, lebih baik di sisi kamu, thawaban wa khairun maradda, dan sebaik-baik tempat kamu dikembalikan. Afara'aital ladzi kafara bi ayatina, kamu tak perhati bukan dengan orang yang mana kufur dengan ayat kita, sehingga dia silap faham. Ini pun orang ni seperti mana dari surah Kahfi, wa qalla utayanna malan walada, dia kata
bahawa aku ni keduduk aku lebih baik dengan kamu sebab kamu miskin, aku senang. Tak. Dia kata pada orang Islam, dia kalau ada akhirat sungguh, wa qala la utayanna malan wa walada, sesungguhnya aku telah diberikan harta dan anak-anak pinak, maka aku ni Allah Taala suka, Tuhan suka kat aku. Maka Allah Taala tanya, attala al-ghaib am ittakhadha inda ar-rahmani hada, adakah kamu tahu perkara gaib? Kamu ada buat perjanjian dengan Tuhan Rahman? Kalla, sekali-sekali tidak. Allah beritahu, sanaktubu ma yakun, kami akan tulis apa yang dia kata, apa yang dia dakwa tu. Wa namuddu lahu min al-'adzabi madda, dan kami akan masuk ke dia, kami akan dorong ke dia biar masuk dalam neraka. Allah Taala begitu. Wa namuddu lahu min al-'adzab bimadda, dan kami akan masuk ke dia dalam neraka dengan selama-lamanya. Wa narithuhu ma yaqulu wa yatina, kami warisi apa yang dia kata tu, kami catat apa yang dia kata tu. Wa yatina fa, dia mari menghadap kami sorang-sorang. Wattakhadha min dunillahi alihatan, dan mereka yang jadikan selain daripada Allah sebagai Tuhan ni, liyakunu lahum izza, mereka anggap bahawa mereka jadi mulia kerana ramah ni. Ini yang diberitahu oleh orang yang syirik ni. Ada tok syekh kita di akhirat, tok syekh kita rapat dengan Allah gini. Dia ingat balik akhirat tu, dia ada keliling orang hebat-hebat, orang yang jadi selain daripada Allah ni sebagai tempat gantung dia. Liyakunu lahum izza, dia ingat bahawa mereka-mereka yang mana yang dia sekutukan dengan Allah tu, yang dia seru tu selain daripada Allah tu, akan dapat bantu mereka di akhirat, bagi kemuliaan. Kalla, Allah tak bagi tahu, kalla, tidak, bukan begitu. Bahkan sebaliknya, sayakfuruna bi ibadatihim, orang yang kena seru tu, roh-roh kena seru tu, roh-roh orang soleh ke, tak kira kena seru tu, sayakfuruna bi ibadatihim, mereka akan kufur, mereka tidak mengaku. Wa yakununa alaihim didda, orang soleh, para anbiya, para rasul, para malaikat yang diseru tu, mereka semua tu akan jadi musuh, yang diseru, yang menyeru tu. Alam tara anna arsalna syayatin 'alal kafirin ta'uzzuhum azza, kamu tak tengok ke wahai Muhammad, anna arsalna syayatin, bahawa kami telah hantar syaitan-syaitan 'alal kafirin, kepada orang kafir, ta'uzzuhum azza, supaya bantu mereka, saling bantu, saling kuat mereka untuk sesatkan mereka. Ini qanun Allah, seperti mana di surah lain kan. Ini Allah Taala bagi tahu. Itu yang jadi menentang itu, fala ta'jana 'alaihim, oleh kerana itu jangan kamu gopoh untuk binasa mereka, untuk kebinasaan mereka. Innama na'uddu lahum adda, sesungguhnya kami telah buat persiapan dah untuk binasakan mereka. Allah SWT bagi tahu. Tengok, bayangkan Rob, pemilik langit dan bumi yang kontrol belakang ni, buat persiapan untuk binasakan satu orang. Ini syukur ni kita kena rasa lah. Bayangkan ya, Allah yang kontrol langit dan bumi, apa yang ada di antara, buat persiapan untuk binasakan satu orang. Orang yang kufur dengan Allah, orang yang kufur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab tu kita kena rasa kasih belah, tak pandai. Lagi pintu dakwah terbuka, nyawa tidak dihukum, ada ruang, maka sepatutnya kita ambil peluang untuk selamat. Wa nahsyurul yauma nahsyurul muttaqina ila ar-rahman wafda. Kemudian Allah Taala bawa suasana akhirat. Yauma nahsyurul, hari yang mana kami kumpul semua orang muttaqin kepada ar-rahman wafda, dengan satu rombongan. Rombongan muttaqin belakang di akhirat. Dia semua ada dalam kumpulan, dia dalam sah. Dalam sah. 120 sah ni sah ahli syurga. Sah banyak lagi, tapi Nabi bagi tahu sah di akhirat kan. Wa yauma yaqumur ruh wal malaikatu saffa. Hari yang mana manusia, hari mana semua orang berdiri belakang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi bagi tahu ada 120 sah. 120 sah. Ahli syurga. Ahli syurga ni 120 sah. Hak lain wallah alam. Sebab apa bilangan ahli syurga, bilangan ahli neraka ni, Nabi bagi tahu seperti kamu tengok lembu jantan hitam yang ada topik putih. Topik putih itu ahli syurga, hitam tu ahli neraka. Itu nisbah ahli neraka dengan ahli syurga, ahli neraka dengan ahli syurga. 120 sah, 120 sah. Ni Allah Taala gambar yauman, hari yang mana orang muttaqin akan dikumpulkan, kemudian akan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Wa nasukul mujrimin, begitu kan? Orang mujrimin, wa nasukul mujrimina ila jahannam wirda. Nasuk ni kan kami arah mana depan, malaikat di belakang. Ila jahannam, kepada neraka jahannam, wirda, untuk masuk. Ketika itulah yang memiliki syafaat, tidak ada siapa pun memiliki syafaat illa kecuali man ittakhadha inda ar-rahman, kecuali orang yang mana ada buat perjanjian dengan ar-rahmani ahda. Tengok, bukan dengan siapa-siapa, bukan dengan nabi, bukan dengan siapa,
dengan Rahman, dengan Allah SWT, dengan izin Allah dulu. Dan orang nak bagi, dia nak bagi syafaat pun dengan izin Allah, orang nak terima syafaat pun dengan izin Allah juga. Semua dengan izin Allah SWT. Wa qalu ittakhadha ar-rahman walada. Dia orang yang mana masa atas dunia dulu kata ittakhadha ar-rahman, Allah Rahman ada jadikan di kalangan makhluk sebagai anak akak. Laqad ji'tum syai'an idda. Sesungguhnya kamu telah datang ke satu perkara yang sangat mungkar. Tengok bahasa pun, laqad ji'tum. Dan qalu ittakhadha ar-rahman walada. Mereka dakwa Allah Rahman ni pernah jadi jadikan di kalangan makhluk sebagai anak akak. Laqad ji'tum syai'an idda. Dan sesungguhnya kamu telah datang ke satu perkara yang mana sangat mungkar. Takadu samawati yatafattar, hampir-hampir langit nak pecah. Wa tanshaqul bumi ni nak pecah, nak terbelah. Wa takhirul jibalu hadda, dan gunung ni runtuh dengan kerana ucapan yang sangat bahaya. Gapo dia? An da'u lirrahman wa da, bahawa Tuhan Rahman ni ada anak. Wa ma yanbaghi lirrahman, tidak patut bagi Tuhan Rahman an yattakhidha walada, jadikan di kalangan makhluk sebagai anak. Bapa in kullu man fis sama, sesungguhnya semua man fis sama, makhluk yang ada di langit dan di bumi, illa malaikat atir rahmani abda, datang menghadap Tuhan Rahman ni sebagai hamba. Laqad ahsahum wa addahum adda. Allah Taala hitung belaka, dia Allah Taala hitung satu persatu setiap makhluk ni, tak terlepas, bukan pakai borong, tidak, satu persatu akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kulluhum, dan semua mereka tu atihi, akan datang menghadap Allah yaumal qiyamah, pada hari kiamat, farda, sorang-sorang. Tak, kita sorang, isteri kita akan menghadap Allah, anak kita akan menghadap Allah, menantu kita, semua kita ni, sayang-sayang kita ni, semua kan Allah Taala bagi tahu akan menghadap Allah sorang-sorang. Nak menakutkan, nak menghadap sultan pun takut dah. Nak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina amanu wa amilus salihat, sesungguhnya orang yang mana beriman dan beramal soleh, saya ja'alu rahumur rahman wudda. Ini jaminnya Allah SWT kepada Nabi dan para sahabat. Ini surah ni turun di Mekah kan. Allah Ta'ala bagi tahu, ini jaminnya Allah bahawa orang yang mana beriman dan beramal soleh, saya ja'alu lahumur rahman, bahawa Tuhan Rahman akan jadi kepada mereka ni wudda, orang yang dikasihi. Wudda, orang yang dikasihi. Tengok sahabat, bukan akhirat ni, dunia. Tengok Imam Syafi'i, tak tengok orang yang mana orang soleh, tak tengok Maryam alaihissalam, tak tengok dalam Quran, tak para anbiya semua dikasihi. Tak hati-hati manusia, sebab apa? Ni qanun Allah dah. Tak, Allah bila Allah Taala kena dalam hadis kan, Nabi SAW bagi tahu, bila Allah Taala kena pada fulan bin fulan, Allah Taala akan bagi tahu pada Jibril, ya Jibril, aku suka pada fulan, maka kamu sukalah pada fulan. Maka Jibril bagi tahu pada penduduk langit, wahai penduduk langit, sesungguhnya Allah Taala suka pada fulan bin fulan tu, Allah Taala suka. Aku pun suka pada fulan, maka adalah kamu suka pada fulan bin fulan. Maka penduduk langit bagi tahu pada penduduk bumi selain daripada manusia dan jin. Ini qanun Allah SWT. Saat itu bukan kata akhirat, tidak. Sekarang atas dunia lagi, bukan kata akhirat, tidak. Fa inna ma yassarnahu bilisanik, sesungguhnya kami telah mudahkan Quran. Kembali pada Quran akhir sekali, mula dengan Quran akhir Quran. Sesungguhnya yassarnahu, kami telah mudahkan dia, bilisanika, pada lidah kamu, litubasyira bihil muttaqin, untuk kami bagi berita gembira kepada orang muttaqin, dan untuk kami bagi ancaman qauman ludda, kaum yang degil, kaum yang tidak mahu tunduk. Wa kam ahlakna qablahum, bagi tahu pada mereka kepada dia, wa kam ahlakna qablahum, berapa banyak kami telah binasakan orang sebelum mereka, orang sebelum Mekah ni, min qarni, pada umat-umat terdahulu, tamadun dulu. Sekarang ni, hal tuhissu minhum min ahad, adakah kamu tengok Allah Taala guna bahasa hal. Allah Taala tanya, hal tuhissu minhum min ahad, tak ada siapa-siapa di kalangan mereka dapat sedar dia ada. Tak, Fir'aun, Namrud, kita kata Abu Jahal, Abu Lahab, semua menentang Allah SWT dan Rasul tu. Mana mereka lah ni? Kaum Ad, kaum Samud. Hal tuhissu minhum min ahad, adakah kamu rasa? Tak, mana mereka ni? Kewujudan mereka ada rasa? Tak ada rasa. Tak ada, seolah-olah tak wujud. Au tasma'u lahum rikza, adapun kamu pun dengar ada suara mereka? Tak ada. Orang tak peduli. Tak ada apa. Abu Jahal, mana Abu Jahal, mana Abu Lahab, mana perkataan dia. Tapi tengok sahabat Nabi, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah tak tengok Allah campur ke wud, Allah dah campur ke cinta dak umat ni pada baginda. Kemudian tengok, seolah Nabi ada kan? Tengok semaya kita, hidup kita, daripada bangun tidur sampai ke tidur semula, seolah Nabi ada.
Bangun tidur baca gambar yang Nabi ajar. Semua ajaran Nabi. Nak makan Nabi ajar. Baru makan lagu tu Nabi makan lagu ni. Nak bawa pergi sembahyang masjid, Nabi suruh pergi sembahyang masjid. Bawa sembahyang lagu ni Nabi ajar gini. Kita kehidupan kita. Tak. Ada pun menentang Nabi tak ada kau satu. Tak ada. Allah Taala suruh kita ambil pengajaran. Sekarang ni giliran kita. Sekarang giliran kita. Habis surah Maryam. Selepas surah Maryam surah Taha. Surah Taha. Tak. Turut tema sama juga sebenarnya lepas Maryam Taha. Taha. Surah ni para sahabat ni, surah ni turun awal. Surah ni turun sebelum sahabat hijrah ke Habsyah. Hijrah ke Habsyah. Hijrah ke Habsyah ni awal lagi tahun ke-5 kenabian dah. 5 kenabian sudah hijrah dah. Jadi sebab tu surah Isra surah apa? Surah Maryam, surah Taha, surah yang mana dipanggil Ittaqul Awwal. Generasi pertama yang diturunkan oleh Allah SWT. Jadi sahabat-sahabat Ja'far radhiyallahu anhu ketika mana hijrah ke Habsyah tu, bila jumpa dengan Raja Habsyah, surah ni dia baca, surah Maryam. Baca surah Maryam. Sekarang surah Taha. Surah Taha. Jadi akhir kita tengok surah Ar-Rahman, tengok Ar-Rahman banyak kan berkali. Dalam muka surah ni 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dalam surah ni 16 kali. Dalam seluruh Quran ni Ar-Rahman disebut lebih kurang dekat 60 kali. Dalam surah ni saja 16. Untuk gambar dia, bahasa dia pun nampak tentang kebesaran, keagungan, kehebatan dia. Suasana menakutkan. Suasana yang menakutkan. Semua Allah Taala guna Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahman belakang. Guna Ar-Rahman belakang. Dia tengok para malaikat begitu takut sekali. Bila orang kata malaikat ni anak perempuan Allah. Hampir-hampir. Allah Taala guna sifat Ar-Rahman dia. Sifat Ar-Rahman dia. Masuk surah Taha. Surah Taha. Masuk surah Taha. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Tak tahu kita maksud. Nama Nabi bukan nama Nabi. Apatah lagi nama Allah? Tidak. Yang dikatakan nama Nabi dari bahasa Habsyah tidak. Tak ada. Wallahu a'lam. Hanya Allah SWT. Seperti mana huruf muqatta'ah ni. Di mana huruf muqatta'ah ni. Cuma adalah sebahagian ulama kaji. Kalau ada ta ya, mana-mana surah kan ada, mesti ada kisah Nabi Musa. Masih kisah Nabi Musa dia tokat dengan ular. Tapi tak boleh buat gitu juga. Sebab kita tengok surah Ar Alif Lam Mim Sad. Tak ada kisah Nabi Musa pun, tak ada tu juga. Tapi biasanya ghalib. Kita boleh tengok mana surah kalau ada ta masih ada kisah Nabi Musa. Tak boleh tengok. Itu yang dikatakan oleh ulama-ulama. Tapi tetap makna dia wallahu a'lam. Hanya Allah SWT yang mahu. Mungkin Allah Taala tak depan gini sama. Tak. Ni nak ajar orang nak baca Quran ni dia kena masuk seperti mana orang nak jadi hamba Allah, dia kena inabah. Dia nak faham Quran ni dia kena nafi ilmu dia dulu. Nak baca Quran dengan ada saya tak tahu. Dia bukan baca Quran dengan istilah baca Quran ni. Saya tahu juga. Dia tak si syuur tu tak si. Dia nak mula kan Allah Taala tambih baca Quran tak tahu. Tak. Minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi surah ni diturunkan apa? Surah Taha ni Nabi sallallahu alaihi wasallam mula di suasana dia. Jadi Allah SWT turunkan surah Taha ni untuk hiburkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dakwah Nabi dia tetap. Mula kata-kata nista, mula di ejek macam-macam. Mana tekanan demi tekanan Nabi telah hadapi. Kerana agama Nabi ditetap, kerana Quran. Kerana semata-mata ikut Quran ni Nabi jadi lagu ni. Jadi soalan Quran ni telah menyebabkan Nabi ni jadi macam jadi banyak masalah lagi kerana sebab Quran. Jadi tengok Allah Taala mula Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Kami tidak turunkan kepada kamu Quran ni wahai Muhammad litashqa, untuk menyusahkan kamu, tidak. Bahkan sebaliknya. Cuma proses awal tarbiyah tak. Dia kena lalu susah payah dulu. Kena buat pengorbanan dan mujahadah dulu. Ini sunnah yang Allah Taala bagi tahu pada Nabi. Kalau ikut turut tadi kita jelas dah lah. Tapi ni ketika mana Nabi diturunkan bukan turut lagu ni. Tak. Illa tadhkiratan liman yakhsha, melainkan sebagai tazkirah, sebagai pengajaran, sebagai tarbiyah. Tak, sebagai peringatan, sebagai panduan kepada Nabi. Tak, tapi liman yakhsha, kepada orang yang takut pada Allah. Sebab tu Nabi mula dengan ancaman. Nabi kumpul anak-anak dia pun Nabi bagi tahu, aku bagi peringatan kepada kamu tentang hari akhirat. Tak, selamatkanlah diri kamu daripada azab Allah SWT di hari akhirat. Sesungguhnya aku tidak dapat selamatkan kamu. Tak, wahai Bani Hashim, wahai Bani Fulan. Nabi kan timbul ke sana gitu. Sebab apa nak suruh umat ni takut dulu.
Tak takut akan akhirat, takut azab Allah SWT, takut pada Allah. Bila mari boleh faham. Sebab sifat Quran ni illa tazkiratan liman yasha, Allah beritahu. Banyak kali kan surah Yasin pun gitu juga, Allah nak bagi tahu. Quran ni hanya siapa boleh faham yang takut pada Allah. Sebab tu kalau orang baca dia tak ada sifat ni, tak boleh. Dia tak faham. Tak faham. Walaupun tajwid dia betul ke apa, tak faham. Tak. Illa tazkiratan liman yakhsha, ni baca dengan takut pada Allah Subhanahu wa taala. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula. Yang menurunkan siapa dia? Daripada man khalaqas ard, yang menjadikan bumi ini, yang menjadikan langit-langit yang tinggi itu. Siapa dia? Ar-Rahman 'alal arsh, berada di atas arasy. Istawa lahu ma fis samawati. Istawa, apa dia? Dialah yang memiliki apa yang ada di langit dan bumi ini dengan sempurna. Dialah yang menjadikan, kalau kita sebelum ni, dia yang menjadikan langit dan bumi ini yang maha tinggi itu dengan sempurna. Dengan sempurna. Dan lahu ma fis sama, dialah yang memiliki apa sahaja yang di langit dan apa yang di bumi itu dengan pemilikan yang sempurna, apa yang ada di antara keduanya. Begitu juga wa ma tahta thara, apa yang ada di dalam bumi itu. Semua ni pemilikan dia belakang. Pemilikan dia belakang. Wa in tajhar bil qaul, sekiranya kamu meninggikan suara, fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa, dia tahu belaka apa yang kamu sembunyikan, apa yang kamu sembunyikan, slow suara ataupun kamu sembunyikan dari dada kamu, semua Allah Taala tahu belaka. Allahu la ilaha illahu, dialah Allah, tidak ada tempat bergantung melainkan dia. Bagi dia nama-nama al-husna. Tengok, tidak ada sifat dalam Quran. Nabi pun tak ada sebut. Bukan apa? Walillah apa? Bagi walillahil asmaul husna was sifatul ula. Tak ada. Walillah lahul asmaul husna. Bagi Allah nama-nama yang indah, nama-nama yang agung, nama-nama yang sempurna. Nama. Salah tak guna sifat dia. Padahal dalam Quran sebut sifat dia. Subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Tapi tak ada. Tak ada bahasa sifat. Sifat Allah gini, sifat gini. Tak ada. Nama ya. Tak, nama dia walillah walillah wa idul rahman walillahil asmaul husna. Sini lahul asmaul husna. Bagi dia nama-nama yang indah. Bagi nama yang indah. Sebab kita hanya tahu Allah nama. Nama dia. Nama dia yang bersifat gitu, nama dia. Tak. Sifat mungkin sebab dekat dengan zat kot, kita tak tahu. Tak zat Allah Subhanahu wa taala. Wa hal ataka hadithu Musa, adakah telah sampai pada kamu wahai Muhammad cerita Nabi Musa? Masuk kisah Nabi Musa. Apa cerita kisah Nabi Musa? Sebab sebagai panduan pada Nabi untuk dakwah. Nabi Musa ni contoh yang paling utama. Kita akan panggil apa? Nabi Musa ni Allah SWT jadikan baginda ni contoh pada umat ni. Sebab dia Nabi Bani Israel. Dan Nabi Musa ni orang paling pahal sekali dalam perjuangan dakwah. Sebab Nabi Musa Allah Ta'ala uji dia ni, kemuncak uji dia. Uji dengan situasi keadaan dakwah dia tu berhadapan dengan raja yang zalim. Diuji dengan Bani Israel yang kita tahu. Kita baca semua. Tak. Tengok 9 mukjizat, sebelah tengok orang rumah berhala, minta berhala. Generasi lagu tu Nabi Musa berhadapan. Maka Nabi Musa ni kenal jiwa manusia. Tarbiyah sekian lama, dapat makanan daripada langit pun, suruh pergi sekian Bani Israel, suruh pergi sekian satu negeri yang telah Allah Taala janji bagi kemenangan pun. Bani Israel jawab lagu mana? Mungkin kata Tuhan kamu yang Musa. Nabi Musa ni Allah uji dengan orang yang mana betul-betul rosak. Tak. Rosak. Sebab Nabi Musa kenal jiwa orang. Sebab tu kita berhutang banyak dengan Nabi Musa. Kita sendiri umat ni. Dan bila Nabi Mi'raj kan, surah Isra kan, boleh semaya kan. Lalu kat Nabi Ibrahim senyap dah. Siapa kat Nabi Musa? Nabi Musa tanya, Allah Taala bagi ke apa wahai Mak? Allah Taala bagi semaya. Berapa semaya? 50. Oh, balik. Minta dengan Allah, minta kurang. Umatmu tak mampu. Nabi Musa ayat umat kamu tak mampu tengok. Nabi Musa fikir. Ni fikir Nabi Musa ni. Kalau tidak 50 rakaat kan. Tak. Kalau 50 waktu. Bukan 50 rakaat, 50 waktu. Lagu mana? Memang kena ibadat sungguh. Tapi Allah SWT nak jadikan. Nak jadikan kita. Nabi Musa kurang berkali-kali Nabi Musa. Sampai ke 5 pun Nabi Musa kata, "Pergi lagi wahai Muhammad. Umat kamu tak mampu." 5 pun tak mampu. Nabi tebal muka dah. Tak, Nabi malu muka dah. Mana kalau Nabi pergi lagi betul tak Nabi Musa? Betul Nabi Musa. Tak, betul Nabi Musa. Mana kita kalau kurang lagi mujur tak? Mujur lah. Lagi. Betul. Nabi Musa kenal jiwa. Dia hasil lama duduk dengan manusia ya. Manusia rosak ni
Memang pakar sungguh. Tak, sebab tu Nabi Musa ni banyak kali cerita dia dalam Quran. Tapi tak ada surah Musa kan? Surah Musa tak ada. Surah Qasas ada. Kisah dia juga. Qasas. Surah Musa tak ada. Allah Taala kata, "Wahal atamahu, adakah kamu tahu berkenaan dengan kisah Nabi Musa? Idza ra'a naran, ketika mana baginda melihat ada api." Lalu dia kata pada isteri dia, ini dalam perjalanan dia daripada Madian ke Mesir. Dia kata pada keluarga dia, "Umkuthu," mana ramai ahli keluarga dia. Ahli keluarga dia, "Umkuthu inni anastu nara." Aku dapati ada api, kata Nabi Ibrahim, Nabi Musa dalam surah Qasas. La'alli atikum minha biqabasin. Dalam surah Qasas, mudah-mudahan aku dapat bawa berita. Mana Nabi Musa nak tahu berita perjalanan dia di Mesir lagu mana. Dia ingat ada musafir lain. Ataupun aku datang pada kamu daripada api itu, qabasim, daripada api, sebahagian daripada api. Au ajidu 'alan nari huda, ataupun aku dapat petunjuk daripada rombongan itu yang Nabi Musa sangka tu ada orang musafir lain lalu dekat dia tu. Zuhair ni musim sejuk, waktu malam musim sejuk. Makna api nak sejuk, nak sejuk. Itu keadaan keluarga Nabi Musa alaihissalam. Allah nak cerita. Dan ni tak suka. Allah tak nak cerita. Nabi Musa tak ada mikir pun nak nubuah ni. Nak nubuah ni datang dari keadaan lagu ni. Dari keadaan lagu ni. Bukan benda yang dikhayal oleh duk mikir lagu mana, tak. Seperti mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga. Falamma ataha, bila Nabi Musa sampai dekat api itu, nudiya ya Musa. Diseru ketika itu, wahai Musa, inni ana rabbuk. Tengok mula sekali. Sesungguhnya akulah Tuhan kamu. Allah mula berkenan kepada Nabi Musa. Rabb juga kan. Ini ana rabb. Akulah Rabb kamu. Tuhan kamu sebenar. Pencipta kamu, pemelihara kamu. Nabi Musa tahu mana ni? Nabi Musa tahu. Allah SWT Maha Mutaala, aku mana nak buat? Taklah. Tak. Allah nak cerita pada kita ni. Tak. Kita dengan Allah lebih hampir lagi sebab ni fitrah. Dia ala arwah dulu. Tak, dia tak tukar dah. Kalau orang seperti orang Musa lah, kalau orang seperti mana afakun asing, seperti mana bagi tahu, kan tak? Orang kata jolok kau Allah SWT bagi wahyu, takut setan, takut jin, tak? Allah nak bagi tahu kan? Surah Syu'ara dalam kan lalu. Tak. Wahyu ni turun pada orang lagu mana? Tak, orang seperti mana Nabi? Orang yang mana baik gini. Jin-jin ni, setan-setan ni mari orang lagu mana? Orang yang mana memang banyak buat dosa, banyak buat maksiat. Dia tengok Nabi Musa sebelum ni, kita lalu dah kisah Nabi Musa lagu mana? Sifat Nabi Musa. Nah. Inni ana rabbuka fakhla'na alaik. Sesungguhnya akulah Tuhan kamu. Maka pecahlah selipar kamu. Pecahlah selipar kamu. Fakhla'na alaik. Sesungguhnya kamu berada di lembah yang suci, tua, bukit tua. Nah, ini pun hadirin tak tahu mana. Kita tak tahu mana. Baru pecah lipar ni. Ni orang kata tengok tu. Makam tinggi lipar. Tak. Boleh pusing lagu tu pula. Tak. Dalam Tirmizi tapi hadis dhaif. Dalam Tirmizi hadis dhaif. Tak. Tirmizi berkata gharib. Tak. Biasa gharib dhaif. Tapi ditaik oleh sahabat-sahabat daripada Sayyidina Ali, daripada Ibnu Mas'ud, daripada Abu Zar, daripada Abu Ayyub, bahawa Nabi SAW beritahu bahawa suruh pecah tu sebab tak, selipar Nabi Musa ni tak, dibuat daripada kulit himar. Kulit himar. Jadi dia tidak dibak, tidak disamuk ya. Jadi dia tak suci. Tapi hadis dhaif lah. Hadis dhaif. Dan tak. Itu pendapat. Yang kedua bagi tahu sebab apa suruh pecah ni? Sebab tu tanah suci. Tak, tanah suci sebagai adab dengan tanah suci. Seperti mana Kaabah nak pergi tawaf kan, dah pecah selipar. Tak. Untuk apa dia? Untuk sentuh ni kulit dengan tanah suci. Tanah suci. Itu yang kedua. Kalau yang tiga paling mudah sekali, perintah Allah sesat. Perintah Allah tak perintah. Bakhlak nak lain. Nabi naik arah tak pecah selipar. Tahu mana Nabi pakai selipar? Tahu mana Nabi pakai selipar? Tak. Tahu mana Nabi pakai selipar? Sebab Nabi daripada Allah Taala kata minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Daripada masjidil haram. Duduk sembahyang di masjidil haram dah. Tak, daripada masjidil haram. Tahu mana Nabi pakai selipar? Tak tahu.
Sebab tu kita tak tahu. Tak ada sebut selipar, tak ada sebut. Tak ada sebut. Zahirnya Nabi bukan daripada rumah dia, bukan Isra' ni daripada rumah Nabi. Tak. Daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tak. Semaya dengan daripada tempat semaya Masjidil Haram, tempat semaya Masjidil Aqsa, semaya dengan para anbiya tu boleh naik. Sebab tu agama ni kita kerja mana wahyu ayat. Tu agama. Tak, kalau kita mula pijat masuk ke tak? Lepas kita siapa dia? Setara Sayyidina Umar Nabi bagi tahu, kalau lepas ni ada seorang Nabi, Sayyidina Umar Nabi. Sayyidina Umar bagi tahu kepada kita apa? Ittahimu rakyat. Tak. Kita bagi tahu pemikiran kamu tu tak ada tepi. Tak, bila berhadapan dengan wahyu tak ada tepi. Tak. Sebab Sayyidina Umar kena dah kan? Kena dah. Sayyidina Umar ni firasat dia ni berapa ayat? Firasat dia sama dengan Quran. Sama dengan Quran. Tapi dia pesan pada kita gitu. Pesan kita. Jadi Allah Taala bagi kita fakala annalaik. Cak selipar ni perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Semudah tu sebenarnya. Nah, ni perintah Allah. Innaka bil wadi, sesungguhnya kamu berada di lembah yang mana suci tua. Maksud kamu ni wadi Muqaddas ni mana ni? Wallahu alam. Ni pun sama seperti mana nama Ashabul Kahfi, seperti juga bilangan berapa orang mereka ni, seperti juga benda-benda yang kita tak tahu, yang Allah tak sebutkan. Zulkarnain tu lahir mana, tak siapa dia tu. Hak ni pun begitu gitu. Tambah-tambah lagi tua ni mana benda yang mana disembunyikan sebenarnya, dilipatkan. Tak, tua. Mana benda yang disembunyikan. Kita tak tahu tak? Dakwah bukit orang Mesir dakwah Mesir, orang Palestin dakwah masing-masing orang. Ada kata plus, ada kata di Baitul Maqdis. Tak, Baitul Maqdis. Tapi zahir nampak gitulah. Waktu Baitul Maqdis tempat tajalli Allah Subhanahu Wa Taala kan. Tak, tempat tajalli. Walau bagaimana ni tempat ni Wadi Muqaddas ni tempat Nabi Musa munajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tempat Nabi Musa royak pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana aku nak lihat Allah Subhanahu Wa Taala. Anzur ilaik. Tak, Nabi Musa minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tempat ni tempat tajalli Allah. Tempat tu jadi suci sebab apa? Sebab tempat tajalli Allah Subhanahu Wa Taala. Tempat Allah SWT munajat dengan Nabi Musa. Tempat tu. Mana tempat tu sebenarnya? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Orang Mesir kata Mesir sebab kisah Nabi Musa pergi Mesir. Jadi orang Palestin kata memang pergi Mesir, tapi dari perjalanan tu biasa tempat ni kat di Syam lah. Jadi orang Palestin kata tak, di Palestin. Jadi macam-macam. Sebab tu tak sesat. Yang kita jelas Allah Taala bagi tahu bila Allah Taala suruh Nabi Musa, Taala perkenalkan dia, Allah Taala suruh Nabi Musa ucap selipar tak, untuk munajat dengan Allah SWT, bercakap dengan Allah SWT. Dia Allah Taala bagi tahu, wa ana akhtartuka, aku telah pilih kamu, fastami' lima yuha, dengarlah apa yang diwahyukan kepada kamu. Allah telah pilih Nabi Musa. Innani anallah, sesungguhnya aku ni Allah. Tengok, innani anallah, sesungguhnya akulah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan melainkan aku. Fa'budni, sembahlah aku, wa aqimis salata li dzikri, dirikanlah sembahyang untuk mengingati aku. Sebab tu ni kemuncaan satu hamba dapat cakap direct dengan Allah SWT. Satu nikmat yang sangat sempurna. Dan kita sebagai umat orang biasa ni tak semaya. Sebab tu nak bina semaya kita mula kena ada kefahaman gini. Tak, bagaimana Nabi Musa boleh cakap direct, kita boleh cakap direct juga Nabi kita. Bila kita kata alhamdulillahirabbil alamin, Allah Taala kata apa? Tengok, asna alayya abdi. Tak, hamidani abdi. Kemudian ar-rahmanir rahim, asna alayya abdi. Kemudian kata malik yaumiddin, majjadani abdi. Itu keadaan-keadaan hiwar. Tak, kita munajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini keadaan Nabi Musa dengan Allah SWT. Allah Taala berkenal, sesungguhnya akulah Allah, tidak ada tempat bergantung melainkan aku. Dan sembahlah aku, wa aqim, ikutlah aku, wa aqimis salat, dirikanlah sembahyang. Tengok tuan, lepas ibadat sembahyang. Tak, Quran tunjukkan kedudukan sembahyang begitu tinggi sekali. Inna sa'ata atiyah, kemudian kiamat. Tengok, sesungguhnya kiamat pasti akan berlaku. Tak, wahyu Allah Taala pada Nabi Musa. Tak, mula-mula sekali perkenalkan Allah, kemudian taat pada Allah, sembah Allah, ikut Allah, kemudian gapo dia? Kiamat. Akhirat. Inna sa'ah, sesungguhnya kiamat pasti akan berlaku. Akadu ukhfiha, pihak Allah Taala bagi tahu, akadu ukhfihan, hampir-hampir aku sembunyikan siapa, tak ada siapa tahu. Tak, Allah Taala bagi tahu gambar ni takkid bagi
bahawa kiamat ni hanya milik Allah yang tahu. Hanya milik, tak ada kongsi dengan siapa. Hatta para malaikat pun tak tahu. Hatta malaikat Israfil pun tak tahu. Tak, yang tiup sangkala pun tak tahu. Tak ada yang tahu. Litujza, apa kiamat ni? Untuk litujza kullu nafsin bima tas'a, untuk balas setiap jiwa apa yang dia telah buat. Ini qadiyah dia, ini keadilan dia. Oleh kerana itu fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda. Maka janganlah siapa-siapa yang tidak beriman dengan hari akhirat ni halal kamu daripada raya perkara ni. Wattaba'a hawahu, dia ikut hawa nafsu fatarda, menyebabkan dia binasa. Ini qadiyah akhirat. Allah Taala bagi tahu pada Nabi Musa, bila kamu tahu bahawa aku ni Tuhan, sembahlah hanya aku, dan kiamat pasti akan berlaku, maka hak ni kena sebar kepada semua orang. Maka janganlah orang yang mana tidak beriman dengan perkara ni jadi pahala kamu. Mana Allah Taala bagi tahu pada Musa, mana jangan percaya. Dia mula-mula sekali siapa dia? Firaun. Ni Allah Taala nak bina. Dia mula-mula orang mula-mula akan halal dengan Musa siapa dia? Firaun. Sebab tu Allah Taala gunakan halal ya sudah. Jangan siapa-siapa lepas ni dak orang yang tak beriman dengan akhirat ni dak menghalal kamu daripada ayat ni, daripada mentauhidkan Allah, daripada sembah hanya Allah, dak daripada taat pada Allah, dak daripada yakin dengan ni. Jangan siapa-siapa lepas ni. Dia orang tu ikut hawa nafsu. Menyebabkan kalau kamu ikut orang tu, bukti fatarda, kamu akan binasa. Dan untuk bukti perkara tu, amatil kabiyamin kaya Musa. Allah Taala tanya ni Musa, gapo dia tanya kanan kamu wahai Musa? Tak, gapo dia tanya kanan kamu? Allah Maha mengetahui ini cara Allah SWT cakap dengan hamba untuk tarik perhatian Nabi Musa, untuk ajar kita sebagai tarbiyah, untuk tarbiyah lagu ni. Qala hiya asaya, Nabi Musa kata ni tukar aku, atawakkau alaiha, aku guna dia, wa hushbiha ala ghanami, aku guna dia untuk tarik, untuk tukar atas dia, untuk tarik daun-daun untuk bagi makan pada kambing. Dan dengan tukar ni banyak lagi dak ma'aribu ukhra, hajat-hajat hak lain dapat disesatkan. Maka Allah Taala kata alqiha ya Musa, lepas tukar tu. Yang Taala tunjuk kudrat dia. Ni Allah kita ni. Allah kita lah ke mana? Bila dia kata pada Musa, lepas tukar tu, fa alqaha, bila Musa lepas, fa idza hiya hayyatun ta, tiba-tiba dia jadi ular yang bergerak dengan agresi. Bayar daripada kering gitu dah. Tiba-tiba jadi ular yang hidup, yang bergerak. Qala khudha, Nabi Musa kata, Allah Taala kata pada Musa, khudha, ambil, pegang semula, wala tak, jangan takut. Dalam surah Qasas kita baca, bila tukar ayat Nabi Musa lari, walam yu'aqib, tak paling takut. Tak sana. Sebab mukjizat ni dia menakutkan. Tak, mukjizat dia menakutkan. Wala taqaf, sanu'iduha siratahal ula, kami akan ubah kepada bentuk dia yang asal. Wadum yadaka ila janahik, dan wadum yadaka ila janah, ini wadum yadaka ila janahik. Tak, janah ni janah kita ni, janah kita. Tak, Allah wadum janah, kepada sayap kamu tu, takhruj bayda, keluar putih, tengok putih, bukan keluar cahaya. Bayda ni bahasa Arab putih, keluar putih. Mana ada keluar cahaya? Buat cahaya. Allah Taala sebut dalam Quran kalau cahaya. Kalau cahaya Allah Taala sebut. Putih Allah Taala sebut putih. Ini putih. Putih. Tangan muannas kan? Tangan bayda. Wadum yadaka ila janaka wa takhruj bayda amin ghairi su, tengok, tanpa menyakiti, sebagai ayat, sebagai tanda kebesaran lain. Dia putih sesuai lagu mana, tak apa menyakiti ni. Jadi korok lebih sesuai. Tebik tangan kan? Jadi korok, nampak korok tu tolak, tak ada isi. Ini mengejutkan. Dan sebab apa ni mukjizat ni pada nak tunjuk pada Firaun. Sebab tangan ni lambai bagi kuasa. Jadi itu untuk dakwah Firaun dah. Ular ni kudrat Allah SWT. Dia tangan ni simbol bagi, kalau kamu tak ikut Allah, tak tunduk pada Allah. Firaun, tak, Firaun sidik kan, tunjuk tangan ni, Firaun halal, kerajaan dia akan binasa. Dia kalau tunjuk tangan tu cahaya, jadi comel. Tak, dia tidak mukhif. Sebagai ulama kata gitulah. Min ghairi su, tanpa Nabi Musa sakit, tapi Musa sakit. Kemudian bila masuk semula, kembali asas semula. Linuriyaka min ayatinal kubra, untuk kami tunjuk pada kamu ayat tanda-tanda kami yang hebat, yang besar. Sekarang idhhab ila Fir'aun, pergilah kamu jumpa Fir'aun kerana dia telah melampau. Qala rabbi shrah li, Nabi Musa tengok bagi tahu doa pada Allah SWT. Rabbi shrah li sadri, lapangkanlah dada saya, mudahkanlah urusan saya ya Allah. Mudahkanlah
rungkaikanlah ni uqdah ni, simpullah yang ada pada lidah saya. Yafqahu qawli, supaya dia bila dengar saya bercakap ni dia mudah faham. Waj'al li waziran min ahli, dan jadikanlah daripada keluarga saya ni sebagai pembantu saya, iaitu Harun akhi, Harun saudara saya ni, lantiklah dia. Ushlud bihi azri, jadikanlah dengan dia ni untuk menguatkan aku. Wa asyrikhu fi amri, dan supaya saya dapat berkongsi urusan nubuah dengan dia. Kai nusabbihaka kasih, supaya kami dapat bertasbih pada kamu banyak, dapat zikir pada kamu banyak-banyak. Innaka kunta bina basira, sesungguhnya kami ni sentiasa perhati. Allah Ta'ala jawab, qala qad utita su'al. Allah Ta'ala bagi tahu Musa, pasti Allah Ta'ala terima doa kamu wahai Musa. Wa laqad mananna 'alaika marratan ukhra, sesungguhnya kami dah bagi pada kamu sebelum ni. Dah kamu ni dah banyak kali dah. Ketika mana id auhayna ila ummika ma yuha, ketika mana kami wahyu pada mak kamu apa yang kami wahyukan. Kepada anikti fihi fit tabu, dak letaklah, campurlah, iktif ini campur. Dak situasi yang begitu tegar yang Allah Taala uji mak Nabi Musa, dak bila dicari oleh askar, dak untuk bunuh bayi-bayi Bani Israel yang lahir pada zaman itu kan. Ni situasi yang paling dia menakutkan, sehingga seorang ibu campur anak dia dalam tabut, dalam peti besi. Faktifihi fil yam, lepa dalam air, lepa dalam yam, dalam sungai. Falyulqihil yam bisahil, lalu sungai tu dak mendorong pergi ke belah tepi. Ya'khudhu aduwwun li wa aduwwun la. Tengok Allah Taala kontrol belakang, tengok sungai pun Allah Taala kontrol, tengok Allah Taala bagi tahu. Supaya musuh aku dan musuh kamu ambil. Dak. Wa alqaitu alayka mahabbatan, dak aku campurkan rasa cinta, rasa kasih dak daripada aku tu. Bila orang tengok kamu, dak bila orang istana ambil isteri dak Asia, isteri Firaun tengok, dak Allah campur rasa kasih. Tak boleh buat kan. Dak diminta dengan Firaun, la taqtuluh, jangan bunuh. Dak asa yang fa'ana, mudah-mudahan dia bagi manfaat pada kita. Walitusna ala aini, Allah nak bagi tahu dak supaya kami dapat jaga dengan penjagaan kami. Litusna ala aini, Allah nak bagi tahu kami jaga kamu ni dengan perhatian daripada kami secara khusus. Begitu tengok istamshi ukhtuka, ketika mana saudara kamu perempuan tu dak jalan, dak ita mana, dak mak dia suruh kita tengok tabuk tu gimana tu, yang mak dia lepas dalam air tu. Fatakulu hal adullukum ala ma yaquluhu, jadi bila dapat berita dak anak tu masuk dalam istana duk nangis, dak mari ibu susu, tak ada orang, tak ada ibu susu boleh menyusu Nabi Musa. Nabi Musa tak terima belakang. Allah Taala kata wa harramna alaihi marad, kami telah haramkan dak masuk susu dalam mulut Nabi Musa. Tengok semua Allah Taala kontrol belakang. Dak dari surah Qasas, wa harramna alaihi marad, kami telah haramkan daripada semua ibu susu. Tak boleh tak cakap. Ketika ini fatakulu, dak kakak dia bagi tahu. Apa kakak dia boleh masuk istana dah? Kakak dia kan wanita Bani Israel kan. Dak memang digunakan sebagai hamba. Dah biasa dah, bahagian cuci kebun, bahagian diguna belaka. Dah guna rutin dalam istana, dalam rumah ni. Hal adullukum ala ma yakfuluh, maukah aku tunjuk pada kamu orang yang boleh apa dia? Jaga dia ni. Faraja'naka ila ummika, lalu kami kembalikan semula pada mak kamu. Kai taqarra ainuha wa la tan, supaya mak dia tenang semula, dia tidak sedih lagi. Dah boleh pegang semula anak sendiri, boleh upah pula, istana bayar gaji pula. Allah nak selesai masalah. Ini pun ulama bagi tahu wajib. Bila kita tunai perintah Allah dalam keadaan dengan cara luar biasa, dengan keadaan halak tu, keadaan tu dak teruk ke dak, kita tunai juga, lepas juga anak. Perintah Allah SWT tu keadaan lagu tu kita buat juga kan, situasi begitu tekan tu sempurna juga perintah Allah. Allah Taala akan datang bantuan dengan cara yang luar biasa juga. Itu kanun Allah Taala juga. Jadi kalau kita nak bantu Allah SWT luar biasa pada kita ni, maka kita kena buat taat perintah Allah luar biasa juga. Kita kena bukti kita ni benar-benar hamba Allah. Ni tidak mari halak sikit tinggal ada perintah Allah tak jadi. Tak guna orang lagu ni. Ni orang yang mana begitu Allah Taala gambar keadaan Nabi Musa ni tak bukan senang. Wa qatalta nafsan, dan kamu lepas tu telah bunuh satu jiwa. Kalau ikut tak selamat. Dan Nabi Musa ni askar Firaun ada. Dah. Fanajainaka, tapi kami telah selamatkan kamu daripada kesedihan itu. Fafatannaka futuna, kami telah uji kamu dengan berbagai ujian. Pada bisa sini nafian, kamu duduk dah bertahun-tahun di Madian.
Summa ji'ta ala qadarinya, kemudian kamu dapat kembali semula wahai Musa. Wastana'tuka li nafsi, tengok Allah Taala bagi tahu, wastana'tuka, kami jaga kamu untuk diikat. Allah Taala bagi tahu khusus untuk Allah. Mana Nabi Musa ni dapat penjagaan Allah SWT secara langsung. Ni Allah Taala bagi wastana'tuka li nafsi. Sekarang ni itu apa ayat lagu ni supaya nak pergi dakwah Firaun, idhhab anta wa akhuka. Sekarang pergi kamu dengan saudara kamu ni Harun, dengan bawa bukti daripada kami, wala taniya fi zikri, tapi ingat jangan putus zikir. Ni tengok ni, putus ingat pada Allah. Sebab apa nak pergi situasi lagu ni memang kena gantung pada Allah. Sama seperti pada jihad ke tak, jangan putus zikir. Ya ayyuhallazina amanu dzkurullah dzikran katsira. Nah, ayat tu turun pada dalam medan jihad, bila musuh depan. Sebab ni penawar ni sumber kekuatan kita. Kena sentiasa ingat Allah SWT. Ingat ke apa Allah paling besar sekali, Allah paling hebat sekali. Bila kita diuji dengan keadaan lagu ni, bila Nabi Musa kan nak pergi nak jumpa Nabi, nak jumpa Firaun, Allah Taala kata ke wala taniya, janganlah kamu dua putus zikir dengan aku. Idhhaba ila fir'auna, pergilah jumpa Firaun kerana dia telah melampau. Tapi kecek mula-mula faquna lahu qawlan layyina, kecek dengan lemah lembut, tak ada dendam. Tengok ni buah. Kalau kita tak setuju dah, kita ni, kita punya pemikiran kita sekarang ni, orang seperti Firaun tak layak dah dakwah ni. Kita kena hapus dah dia ni, kita punya dendam kita. Tapi tengok nubuah dah, nubuah ni, manhaj nubuah, dakwah dan atas manhaj nubuah ni, khilafah atas manhaj sama ya. Sebab apa? Dia bagi peluang dulu pada orang tu. Dia buat kezaliman tu sebab dia jahil, dia tidak diberi penjelasan dengan sempurna. Hatta seperti mana Firaun, tak ada orang lebih tu, tak ada. Dan manusia atas muka daripada zaman Nabi Adam sampai kiamat, ni pada teruk sekali Firaun. Mana ada orang yang mengaku ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kamu yang maha tinggi? Tak ada. Tak ada. Lepas tu kalau kita kata orang zaman kita ni lebih teruk lagi, dah tak ada. Lepas tu kalau gambar ke orang kita macam Firaun juga, gelar dia Firaun, bahaya. Gelar dia Firaun seperti mana ni? Bahaya. Kita telah tutup itu hidayah. Kita telah buat orang putus asa dengan Allah. Putus asa, bahaya ni. Tak boleh, bukan cara tu. Sebab tu kena betul semula. Quran ni dia betul kita. Ni dakwah sebenar. Bukan nak gambar. Dia tengok dakwah Nabi Musa pada Firaun, bukan nak kerajaan Firaun. Nak Firaun betul nak Firaun betul. Lepas tu mudah, sedap dia ada buat zalim lama, lepas tu boleh jadi baik gitu. Dah, tengok Firaun mudah, susah Firaun. Firaun bila dia nak jadi betul, makhluk zalim tu dia kena kembali semula ke zaliman tu. Situ mula ujian dia. Walaupun dia faham dakwah Nabi Musa, wajahadu biha wastaiqanataha anfusum. Dia tahu, dia tolak dakwah Nabi Musa kerana dalam masa yang Allah bagi tahu dia yakin Nabi Musa dia benar. Apa tak ikut kan? Nak ikut kerana kalau ikut kan habis ya? Sebab dia ada malak-malak dia ni, pembesar-pembesar dia ni semua tokoh-tokoh belakang ni. Dia telah manipulasi tokoh-tokoh Bani Israel juga ni. Tak, semua ada income belakang tu, seorang hamba tu berapa masuk tu. Tak, dia ada belakang tu. Tiba-tiba oleh kerana Firaun masuk Islam ikut Nabi Musa ni, Firaun kena putus tak boleh buat zalim daripada Bani Israel. Kena bagi hak dia. Habis kedai kita tu dak hamba kita saja Bani Israel buat kerja beri kita tak bayar gaji tu. Tak, tiba-tiba kena bebaskan Bani Israel. Ni juga ujian dia. Dia sudut tokoh-tokoh, dia sudut kerajaan sendiri. Lepas tu dari sudut rakyat dah selesai gitu, nak suruh rakyat sendiri buat kerja pula. Rakyat tak kerja, rakyat duk memang tu. Rakyat buat sibuk apa? Firaun pun kena bunuh pula. Kalau Firaun setuju pun. Tak, benda tu dia boleh pengaruhi ahli jawatan kuasa dia tu untuk setuju dengan dia. Tak, dulu dia boleh dari sudut batin tu boleh bukan semua dunia yang sama. Tapi bila dia masuk Islam, dia ikut Nabi Musa, dia jadi orang lain dah. Payah lah. Bukan senang. Dia sebab setan duduk pegang belakang dua orang ni. Setan pun dia ada sistem dia juga kan. Tak, dia ada sistem dia juga. Tapi nubuah tak peduli. Nubuah buat Allah SWT perintahkan bagi pada Firaun dengan jelas. Dia setiap orang diuji dengan keadaan masing-masing. Dia nak selamat, dia kena berlepas diri. Dia kena tanggung. Seperti mana Nabi Raja Rom kan? Raja Rom tahu Nabi, tak surat Nabi, dia tahu Nabi. Dia cuba dah tapi takut. Seperti mana Padri-padri tahu untuk mari jumpa Nabi, tapi kerana takut kan? Semua tak kira. Dia nak jadi mukmin, dia kena buat pengorbanan. Tetap susah juga sebenarnya. Tapi kita dengan cara kita kena tipu syaitan, kita mempersulitkan lagi. Kita perpayahkan lagi dakwah ni. Sebenarnya buat perubahan ni payah. Idhhab ila fir'aun
Faqula lahu qawlan layyina. Cakaplah dengan mereka, kamu berdua dengan Firaun tu dengan lemah lembut, supaya dia dapat ambil pengajaran dia, supaya dia takut pada Allah SWT. Nabi Musa kata, qala rabbana, dengan Nabi Harun, wahai Tuhan kami, inna nakhaf, kami takut gamak ya perta alaina ayatha, takut dia ni tak nak kawal diri, nak melampau ke atas kami, dia dengan bunuh kami, atau ayat ataupun dia buat zalim dengan penjarakan kami. Allah Taala jamin, qala la takhaf, jangan kamu takut, innani ma'akuma asma'u wa ara, aku bersama kamu mendengar dan melihat. Jaminan daripada Allah SWT. Jamin dia pun takut juga kan. Jamin takut juga. Tapi Nabi Musa juga ni Allah tak kenal ni. Tak. Fa'tiyahu faqula inna. Lalu mereka berdua pergi jumpa dengan Firaun, bagi tahu inna rasulah, kami ni dua orang rasul daripada Tuhan kamu. Maka beriman dengan Allah, fa arsil ma'ana bani, bebaskan bersama kami Bani Israel, wala tu'azibuhum. Ni minta ni. Ke sebenarnya ni payah ni Firaun sakak ni. Qad ji'naka bi ayatin min rabbik, kami telah datang pada kamu dengan ayat daripada Tuhan kamu. Wassalam, sejahtera ke atas orang yang mana ikut petunjuk. Inna qad uhiya ilaina, sesungguhnya kami telah diwahyu pada kami daripada Allah bahawa azab kepada orang yang mana berdusta ada berpaling. Ada berpaling. Selepas tunjuk mukjizat lah, selepas tunjuk ular, selepas tunjuk Firaun faham. Maka Firaun tanya Nabi Musa, tengok. Qala faman rabbukuma, siapa Tuhan kamu wahai Musa? Allah Taala bagi tahu, qala rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu summa hada. Rabbuna alladhi, Tuhan kami ni a'ta kulla shay'in khalqahu, dia yang bagi segala sesuatu kepada hamba dia, kemudian dia yang bagi petunjuk kepada hamba. Ni petunjuk ni apa? Bukan petunjuk hidayah, dia yang bagi lagu mana kewujudan dia ni untuk digunakan. Allah bagi tahu a'ta kulla shay'in khalqahu, mana Allah SWT yang bagi segala kehidupan ni, burung-burung, binatang, tumbuhan, semua manusia-manusia ni, Allah SWT yang bagi hidayah. Hidayah ni setiap orang ni dia tahu, fitrah dia masing-masing. Fitrah dia masing-masing ada. Fitrah dia masing. Qala fama balul qurunil ula, Firaun tanya, lepas tu orang dulu lagu mana? Tengok soalan Firaun cerdik. Fama balul qurunil ula, balul qurun ni siapa dia ni? Mana Firaun tanya Nabi Musa, kalau aku sesat ni, ayah aku lagu mana? Tok aku lagu mana? Kalau aku sesat, ayah aku sesat juga, tok aku sesat juga. Kalau ayah aku sesat, ayah aku sesat, tok aku, bapak tak ada nabi mau kepada ayah aku, tok aku. Kalau ayah aku tak sesat, bapak tak ada nabi mau ayat, bapak aku sesat pula orang jadi soalan segini ya. Tapi dia punya maksud dia tu, qala fama balul qurunil ula, cerdik Firaun. Baru cakap pada dia lama. Nabi Musa kata, Nabi Musa nak jawab lagu mana? Tak jawab lagu mana? Qala ilmuha inda, wallahu a'lam. Qala ilmuha inda rabbi fi kitab, ilmu tu di sisi Allah dalam kitab dia. La yadillu rabbi wa la yansa, Tuhan aku tak salah dan Tuhan aku tidak lupa. Sebenarnya Firaun tahu dah. Putera mahkota kan dari surah Ghafir, kita baca surah Ghafir, surah Mukmin. Seorang lelaki yang mukmin yang beriman daripada keluarga Firaun, bagi tahu dah pada Firaun. Dulu Nabi Yusuf ada dah. Sama ya dakwah Nabi Yusuf. Mana dakwah Nabi Yusuf tu siapa pada zaman Firaun? Firaun Nabi Musa. Mana ajaran Nabi Yusuf, mentauhidkan Allah, jangan syirik dengan Allah SWT. Sudah ada dah. Tapi mereka tak asing. Mereka nak manipulasi dengan keadaan masyarakat tu untuk apa dah? Untuk kuasa dan untuk kekayaan, untuk dunia sebenarnya. Kesan. Dia pun batu mereka anggap tak ada, lepas Nabi Yusuf tak ada dah, takkan hantar Nabi dah. Ajaran Nabi Yusuf dia gitu, kebenaran itu disembunyikan gitu ya. Tapi kita boleh tahu kan putera mahkota, kita kata putera mahkota dalam kerajaan Firaun, dia yang bakit kan, dia bagi tahu dulu Yusuf mari perkara yang sama juga. Kamu kata lepas ni Yusuf tak ada dah. Ni Nabi Musa mari sebagai Rasulullah, sebagai utusan Allah. Utusan Allah. Sebenarnya manusia buat alasan. Dan kalau cek-cek semula ada sebenarnya, buat tak tahu ya. Allazi ja'ala lakum al-ardha, Nabi Musa tidak boleh bagi tahu Allah ni siapa dia, yang jadikan bumi ni untuk kamu, tempat kamu hidup. Wasalaka lakum biha subula, dia jadikan ada jalan-jalan mudah untuk kamu pergi mari. Wa anzala minas sama'i ma, dia turunkan daripada langit ni air. Fa akhraja bihi azwajan min nabatin syatta, dia keluarkan daripada air itu tumbuh-tumbuhan dengan pelbagai. Kulu wara'u anamakum, makanlah, kemudian bagilah makan pada ternakan kamu. Semua itu tanda kekuasaan Allah untuk orang yang cerdik. Minha khalaqakum, daripada bumi inilah kamu dijadikan, kepada bumi inilah kamu akan dikembalikan, kemudian daripada bumi ini semula kamu akan dikeluarkan sekali lagi. Allah beritahu bumi yang sama.
Allah Taala bagi tahu pada kita daripada jenih lah, daripada jenih bumi tanah ni kita akan dibangkitkan semula. Walaqad araynahu ayatina, kami telah tunjuk kepada dia ayat-ayat kita kullaha fakadzdzaba. Allah bagi tahu lalu dia mendusta, tak sikut, mendusta dia tak sikut. Qala ajitana, Firaun kata pada Musa, kamu sebenarnya mari sebenarnya nak rapah tanah air kita ni dengan sihir kamu wahai Musa. Tuduh guna sentimen bahasa nak rapah tanah air kita, nak rapah ni dia main ke media Firaun ni supaya masyarakat meruk dia, supaya menjauhi Nabi Musa. Ni bayar. Ini keadaan Nabi Musa bayar. Nabi Musa tak ada ke satu. Lepas tu kiyah kita duduk dalam Nabi Musa, kita nak ikut siapa dia? Tak sebenarnya. Qala ajitana litukhrijana min ardika bisirka ya Musa. Fala na'tiyannaka bisir. Kami akan datang ke juga ahli sihir yang lebih hebat lagi. Tak, maka buatlah perjanjian, pertemuan, tak, perlawanan di antara kami dengan kamu. Tak, satu pertemuan yang mana kamu tak boleh mungkiri. Dia begitu juga dengan kami. Satu tempat yang mana tempat yang adil, tempat depan orang ramai belakang. Maka Nabi Musa kata mau'idukum yaumuz zinah. Kalau begitu juga, tak, pertemuan kita pada hari zinah, hari raya, hari perayaan. Dia wa yahsyuran nasu duha, dia kumpul manusia pada waktu duha. Fatawalla Fir'aun fa jama'a kaidahu thumma ata. Maka Fir'aun berpaling, kumpul semua, dak buat perancangan dia, dak panggil semua ahli sihir. Qala lahum Musa, jadi bila kumpul semua tu, Musa ayat dah pada ahli sihir tu. Wailakum la taftaru'an. Celaka kamu, jaya kamu dusta atas nama Allah. Faisitakum, lalu menyebabkan kamu ditimpa azab. Waqad khaba man iftara. Sesungguhnya rugilah orang yang dusta atas nama Allah semua. Nabi Musa pergi dakwah dulu. Ini yang Firaun tuduh Nabi Musa ni tok guru dia ni. Sebab sebelum berlawan tu Nabi Musa dakwah dah ahli sihir. Dan ini cara sunnah Allah ni. Ni Allah Taala bagi tahu pada kita. Para anbiya tak tinggal. Tak, Allah selit juga. Tak, wazifah yang utama para anbiya ke mana? Dakwah. Nabi Musa sebelum berlawan dengan ahli sihir tu dakwah dulu, bagi tahu tentang Allah. Kamu buat sihir ni langgar perintah Allah, kamu dusta atas nama Allah. Allah yang jadikan belaka gini. Sebab tu ahli sihir bila tengok mujizat kan tak berimeh lalu. Sebab ada dah. Fatanazau amrahum. Jadi bila Nabi Musa ayat lagu tu kan, maka sama-sama mereka jadi tergugat, tak balas sama-sama mereka pula. Wa asarun najwa, tapi mereka sembunyi. Kemudian mereka kata qalu in hadha, ni sentimen ketua dia ahli sihir mana terkesan dengan dunia tu, bagi tahu pujuk ke tak. In hadha, sebenarnya dua orang ni ahli sihir ni sebenarnya dia ayat lagu tu sebenarnya dia nak rapah tanah air kamu. Guna sentimen tanah air bangsa ni jadi. Sebenarnya dia ni ayat lagu tu saja, sebenarnya nak guna sihir dia nak rapah tanah air kita ni. Tak, kalau kamu percaya dia habis tanah air kita ni. Wa idhaba bi tariqatikumul muslah. Dia juga untuk hapuskan cara kamu yang cara hidup kamu ni pula. Adat resah kamu ni, budaya-budaya kamu ni. Sentimen adat resah, sentimen tanah air. Habis. Dia musuh pun guna gitu. Guna gitu. Sampai sekarang dia guna gitu lagi. Tak, kalau Sarawak anu gapo. Kalau di Indonesia kan, kalau kat Papua tu gitu, pada dia kan tak. Dia ajar, dia main sentimen dengan orang Papua, dengan perlawanan dengan dai-dai orang Islam ni, semua mari ni. Dah. Dia burukkan ni, tebing-tebing ikutlah demo ni ikut ni, habis adat rasa kamu tak leh dah. Orang ni harai belaka, tak leh pakai lagu ni, tak leh gini. Dia main sentimen tu. Dia main sentimen adat rasa ni, dia sepatutnya dia naik kepada lagu ni. Tu jahat. Pada zaman-zaman ni jahat ni. Tak, dia bukan nak suruh jadi orang takar pada Allah dah. Dia nak suruh kekal lagu tu. Lagu tu. Ya. Dia dapat dia guna tok lebar Kristian ni, dia guna apa? Atas nama dakwah. Atas nama untuk saya pakai dakwah ni, minta derma ni. Dia pakai duit derma. Sebab tu kalau pergi sana kita jemaah kita di sana kan tak bagi tahu dah. Setiap pada dia ni ada jet masing-masing dia. Ada jet masing-masing. Dak rumah besar gapo masing-masing. Mewah. Duit main mana? Main daripada ni. Dana seluruh dunia kan? Kristian ni lagi banyak dana dia. Dia ajar dia ke pun orang tempatan ni bukan ada ajaran ke apa. Tak minum arak, uya arak. Tak, lepas tu suruh kekal ke adat resah ni. Dia buruk jemaah Islam ni. Tak, dia kata demo ni nak ganggu ke adat resah dia. Tebing ikut Islam tak boleh pakai lagu ni, tak boleh gini semua. Ini semua. Benda lama dah. Ini cara yang mana Allah nak bagi tahu cara Firaun. Tak, dia setuh main bangsa, dia main adat resah. Fajmi'u kaidakum thumma tusafan. Kita kena bersatu hati untuk lawan dia ni. Kita bersatu hati dak untuk lawan Nabi Musa dengan Harun tu. Waqad aflaha al-yawma nisana. Siapa dia dapat mengalahkan mereka berdua tu berjayalah, jadi orang hampir dengan istana, dapat pelakon. Qalu ya Musa. Mereka berkata pada Nabi Musa,
iman, sama ada kamu lepas dulu atau kami lepas dulu. Tak. Nabi Musa kata kamu lepas dulu. Tak bagi kamu. Fa idza hibalum, tengok Allah ada cerita ni. Tiba-tiba tali mereka dia tukar-tukar mereka ni, yukhayyalu ilaihi, tengok. Dikhayal kepada Nabi Musa min sihrin, daripada saya mereka ni annaha tas'a, bubuhan. Tukar mereka jadi ular, tak jadi ular. Dikhayal ke saja. Tukar tu tetap. Ni hakikat sihir ni. Mana hakikat sihir ni zat dia tak berubah. Zat dia tak berubah. Beza dengan mukjizat. Mukjizat Nabi Musa tukar tu jadi ular sungguh. Lalu tengok fa'aujasa fi nafsihi khifah. Lalu masuk dalam diri Nabi Musa ni khifah, rasa takut. Jadi ni kita boleh belajar ni. Tengok Allah beritahu. Rasul ulul azmi ni. Nabi Musa ni, bila ahli sihir lakukan sihir kan, terkesan juga dengan sihir kan. Mungkin kata email lemah ni. Email lemah lagu mana ni? Nabi Rasul kecek dengan Allah direct ni. Lepas tu takut ni. Takut dia fitrah manusia. Kalau Allah Ta'ala sihir kau, tak sihir, langgar perintah Allah Ta'ala. Tinggal perintah ni tak sihir ni. Bukan masalah takut. Kita getah nak. Takut lagi email moh. Tak takut kepada makhluk. Tak tu fitrah kan. Fitrah ni masalah. Kita tak pasal tengok singa, kita tengok takut. Tak pasal tengok gajah, takut. Budak KL tak pasal tengok lembu, tak pasal tengok lembu. Tengok lembu semua takut. Tak lembu takut. Tak biasa. Manusia, fitrah manusia kita, benda yang dia tak biasa kita, dia takut. Fitrah kita ni. Kita buat ukuran email pula dah. Orang tengok sahabat tengok singa tak takut. Tak? Tengok singa hidup, kita tengok singa takut. Lemahnya email kita. Bukan lemah email tu, tak biasa tu. Tak? Tu tengok orang jaga tu, maya pun tak takut tengok orang kafir tu. Duduk kan dia bagi makan ke singa. Tak ada. Email dia kuat. Tak, bukan email dia kuat. Dia biasa. Dia biasa. Dia nak tahu tak? Takut ni tercela lah. Takut siapa tak boleh nak sempurnakan perintah Allah. Itu tercela. Takut siapa langgar perintah Allah SWT. Takut siapa tak pergi. Tak? Sedih siapa langgar. Sedih takut kan? Nabi kan? Anak dia Ibrahim wafat. Nabi sedih kan? Menangis kan? Tak apa. Fitrah manusia. Jadi sedih, takut ni fitrah dia. Tapi perintah Allah Ta'ala tak tinggal. Tak sedih pun reda dengan Allah SWT. Air mata mengalir Nabi tahu, tapi mulut ucap reda dengan Allah. Inna lillahi wa inna. Ni Allah Ta'ala nak lagu ni. Tak. Takut tapi terus sempurnakan perintah Allah semua. Pergi juga jumpa Firaun. Qulna la takhaf, kami kata pada Nabi Musa, la takhaf innaka antal a'la, kamu ada kedudukan tinggi. Wa alqi ma fi yamin, lepas apa yang ada di tangan kanan kamu tu, talqafu ma sana'u. Lalu dak tukar, Nabi Musa tukar, lalu menghapuskan apa yang dibuat oleh ahli sihir. Inna ma sana'u kaidu sahir, apa yang dibuat oleh sihir itulah sebenarnya sihir. Wala yuflihu as-sahiru haitsu ata, dak perancangan ahli sihir ini tidak akan berjaya. Dari sudut mana mereka buat, Allah Taala bagi tahu ahli sihir ini tidak akan berjaya. Paul kiasa. Jadi ahli sihir bila tengok keadaan lagu tu, selepas dakwah Nabi Musa pada mereka ni, tengok mukjizat tu, dia tahu dah ni bukan sihir, dah ini daripada Allah, terus sujud. Qalu amanna bi rabbihan, kami beriman dengan Tuhan Harun dan Musa. Qala amantum lahu, Firaun pun tengok, Firaun dia lagi bila berlaku sebaliknya, tak seperti mana keadaan yang dia jangka, tak mati akal dia. Tiba-tiba set kita ni nak beriman, masyarakat tengok belakang. Tengok Firaun dia lagi kontrol. Tu dia spin. Amantum lahu, berani kamu beriman dengan dia? Tak. Adakah kamu nak beriman dengan dia sebelum aku bagi izin? Oh, rupanya ni tok guru kamu. Rupanya ni ajar sihirnya. Berlaku atas ni pula ni. Tu. Lepas tu wa hukum lalu tu bi aqtal fala uqatti annayriyakum. Tak. Aku akan kerak kaki dan tangan mereka secara khilaf, secara silang. Dan aku akan pacak di atas, salik di atas batai kurma. Wala ta'lamunna ayyuna ashaddu 'adzabu aqa, supaya mereka tahu lawan kami ni, tahu siapa dia lebih teruk azab dia, lebih kekal. Tengok. Kena lagu ni kan masyarakat mula-mula, betul Nabi Musa ni ahli sihir kita, set saing kita ni, tunggu-tunggu ikut belakang ni. Tak. Firaun pun bersping lalu. Bila sping gitu kan tak mikir. Mari daripada jalan ke Firaun tak. Dengar akta tu tak jadi. Dengar akta kerak tangan kan tak jadi. Ini cara Firaun. Ini cara nak hapus kebenaran. Sebab tu kita kena cerita. Tak, sebab tu kita kena ni. Tak, jangan bola. Tak. Bertahan dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Bertahan. Tengok seperti mana ahli sihir ni. Ni untung. Ahli sihir. Kita akan lalu situasi gini lagi. Kita akan lalu gini. Akan datang satu keadaan supaya menjauhkan perintah Allah. Tak. Siapa dia tak jauh ni tak, kita akan datang akta, kena 3,000, 5,000, 2 tahun jaga, berah lalu kita. Tak ada apa-apa. Gitu, setengah tu ya. Tak. Mula ya gini menyebab kita jauh perintah Allah. Tak lagi, mana boleh. Tak boleh ni bercanggah ditubik lagi statement dia.
Tapi bunyi akta tu kat bekas senyak hal. Takut. Tapi ini cara Firaun. Dia benda ni akan berlaku lagi. Bila berlaku dah, dia akan berlaku lagi. Tak, dia akan berlaku lagi. Tapi kita belajar. Tengok selami gini. Tengok kalau perintah Allah SWT, tengok dengan kuat, tengok dengan nubuah, tengok dengan mizaj ni. Kita ada, kita bukan tak ada. Bila darurat ini ada, tapi dia ada siapa tahap dia. Kita tengok perintah Allah lagu mana. Tak. Dia kalau agama tak terjejah tak apa. Tapi kalau agama terjejah tu ada. Mendahulukan nyawa terlebih utama lagi daripada agama. Dia kena gitu. Tak, kalau bila kita boleh meninggalkan perintah, bila kita boleh jaga nyawa kita ni, bila agama tidak terjejah, boleh agama terjejah tak apa. Tak, kita boleh pakai. Tapi kalau agama terjejah, menyebabkan orang langgar, terjejah perintah Allah Taala, orang tinggal perintah Allah Taala. Perintah Allah Taala duk mana lagi? Cakap kita begitu naif sekali, tak ada dah dari sudut perundangan, tak ada dah dari sudut pemerintahan, tak ada dah dari sudut ekonomi, tak ada dah dari sudut pendidikan pun tak ada dah lagi. Ikhtilaf lelaki puan tak ada dah. Dari sudut tak ada, pas kita begitu naif, tak ada apa-apa. Begitu jujur sekali. Siapa peringkat dari sudut semaya kita, dari sudut ibadat kita pun nak sangka baik lagu mana lagi? Mana perintah Allah kita kata Quran hebat, dunia tempat ujian Allah Taala yang kontrol belaka, dunia tempat ujian Allah Taala. Dia tengok semua para anbiya ni. Terlampau naik sangat jadi. Tak. Terlampau literal, tak tahu literal sampai tahap lagu mana. Tak. Kita sudah belajar dah bagaimana Bani Israel, bagaimana ulama mereka tinggal perintah Allah Taala sebab apa? Sebab keadaan. Semua keadaan. Mana ada orang tinggal perintah Allah SWT sebab saja-saja kita tak suka? Tak ada. Semua keadaan-keadaan. Orang mukmin ni tak terkesan dengan keadaan. Tak terkesan dengan keadaan. Dan Allah Taala tunjuk pada kita. Tengok Nabi Ibrahim. Tengok semua para anbiya. Mana terkesan dengan keadaan? Barulah Allah SWT buat keputusan. Baru Allah. Dia tengok ni. Sekejap ya. Ahli sihir beriman mati masuk syurga. Qalu lan nu'thiraka ala ma ja'ana minal bayyinati walladhi fatarana. Tengok Ashabul Kahfi, kita baca Ashabul Kahfi tu. Tu Allah Taala kenal dia. Apa tu? Allah Taala kenal dia. Sebab dia telah korbankan seluruh kehidupan dia ni untuk agama. Untuk agama. Orang kita agak darurat dah tu tak apa, dah takiyah. Tak boleh masa tu tak boleh dah. Orang gitu belakang. Orang kita jangan perintah Allah sampai jatuh. Sampai jatuh. Qalu lan nu'thiraka, kata siapa dia? Ahli sihir yang beriman ni, kami tidak akan korbankan lagi apa yang datang pada kami. Kebenaran ni daripada Allah SWT yang cipta kami. Faqdi ma anta qadi. Kamu buat keputusan ke bawah Firaun. Sebenarnya kamu hanya buat keputusan di atas kehidupan dunia ni. Inna amanna, sesungguhnya kami beriman dengan Tuhan kami supaya dia ampun dosa kami, dia kesilapan kami, dan apa yang kami dipaksa untuk sihir sebelum ni. Wallahu khairu wa abqa. Apa yang dijanjikan Allah itu lebih baik dan lebih kekal lagi. Innahu may ya'ti rabbahu mujriman. Ketahuilah siapa yang balik jumpa Allah dalam keadaan derhaka, maka bagi dia neraka jahanam. Dan neraka jahanam dia tidak mati dalam itu, dia tak akan hidup, nak azab semata-mata. Wa may ya'ti mu'minan, siapa dia datang menghadap Allah dengan dia beriman dengan Allah, qad aminas salihat, dia telah melakukan amal soleh, fa ulaika lahumud darajatul ula, maka itulah orang yang mana berada di kedudukan yang tinggi. Jannatu adnin, surga adnin tajri min tahtil anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai kekal selama-lamanya. Wa dzalika jazaa, itulah balasan man tazakka. Kita sambung bismillah kisah Nabi Musa bahagian lain pula kita akan insya-Allah dengan Samiri pula. Ada Samiri dalam umat ni pun ada Samiri kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خير من الأولى. رضينا بالله ربا وبالإسلام وبمحمد نبيا ورسولا والحمد لله.